Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Saya Muhammad Fazli bin Muhammad Rosli, merupakan pelajar Universiti Terbuka Malaysia Cawangan Ipoh bagi September tahun 2020. InsyaAllah, pada kali ini saya akan membentangkan tugasan saya bagi subjek kod EBTM 3103, iaitu subjek pengurusan projek. Tajuk saya pada kali ini adalah konflik dalam menguruskan projek senggaraan mesin di Stesen Jana Elektrik Tenaga Nasional Berhad TNB. Tuan-tuan, apa itu definisi konflik dalam pengurusan projek? Ya, menurut Gardiner dan rakan-rakannya pada tahun 1992, mereka menyatakan mendefinisikan konflik dalam konteks pengurusan projek adalah sebarang penyimpangan kepentingan-kepentingan objektif atau keutamaan di antara individu-individu, kelompok atau organisasi, atau tidak konsisten kepada kehendak-kehendak sesuatu tugas, aktiviti atau proses. Ya, projek senggaraan banyak bergantung kepada pelbagai maklumat, terutamanya lukisan, skematik, laporan senggaraan, laporan kerosakan, jadual perancangan dan juga skop kerja yang mesti kena tepat. Semua yang terlibat dalam projek ini akan menyumbang kepada pembentukan keputusan dan kemajuan projek tersebut. Contoh konflik yang ada dalam penyelenggaraan mesin jawatankuasa, iaitu wujudnya ketiadaan alat ganti. Ini adalah masalah yang besar. Kelewatan membaik pulih, alat ganti yang lambat sampai tidak mengikut masa yang ditetapkan, kurang kemahiran teknikal bagi anggota kerja tersebut, dan juga mungkin ada faktor cuaca. Baik, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik senggaraan mesin jawatankuasa adalah: pertama, sudah tentunya pengurus projek. Kedua, kontraktor dan subkontraktor yang terlibat. Ketiga, pihak pembekal alat ganti. Dan yang terakhir adalah ahli pasukan itu sendiri yang terlibat, termasuk senggaraan elektrikal, mekanikal, sivil dan kendalian. Bila wujudnya konflik dalam projek senggaraan mesin jawatankuasa? Konflik boleh berlaku dari mula projek senggaraan itu, iaitu semasa penentuan skop kerja, dan berterusan semasa projek berjalan hinggalah selesai. Di sini saya akan bentangkan 10 penyebab konflik dalam projek senggaraan mesin jawatankuasa. Yang pertama, semasa penyediaan jadual perancangan, penentuan masa yang tidak sesuai bagi suatu projek, urutan kerja yang tidak seimbang dan tidak ambil kira sebarang kemungkinan melalui analisa risiko. Yang kedua, keutamaan matlamat. Penyampaian matlamat projek tidak jelas kepada anak buah dan berlaku perbezaan keutamaan. Yang ketiga, komunikasi. Masalah komunikasi yang menyebabkan penyebaran maklumat salah di antara ahli-ahli pasukan, menyebabkan matlamat projek dan juga jadual kerja berubah. Keempat, prosedur pengurusan dan pentadbiran, di mana berlakunya projek tidak diurus dengan teratur dan cara pelaporan yang tidak sempurna, perbincangan skop kerja dan pelaksanaan yang lemah. Yang kelima, penyediaan sumber. Berlakunya persaingan sumber-sumber, termasuk orang, bahan, kemudahan, peralatan dan di antara ahli-ahli projek. Yang keenam, hubungan antara ahli pasukan. Berlakunya ego, berlakunya perbalahan peribadi di antara ahli pasukan. Yang ketujuh, perbezaan pendapat dari segi teknikal. Orang lain cara, berbagai bidang, berbagai pengalaman. So kurang pengalaman juga bersangkut paut dengan konflik
termasuk dari segi cara-cara pelaksanaannya. Yang ke-8, tugas dan juga tugas ataupun struktur, di mana penetapan tugas yang tidak jelas dan berlakunya pertindahan kerja. Ke-9, input atau arahan dari ketua. Arahan tidak tepat dan menyebabkan ketidakpastian matlamat dan misi strategik organisasi yang tidak sampai kepada orang bawahan. Yang ke-10, iaitu yang terakhir, berlakunya konflik lama tidak lagi diselesaikan, masuk ke dalam projek. Baik, berikut adalah teknik menguruskan konflik dalam pasukan projek seggeraan. Yang pertama, mengoptimumkan penggunaan teknologi komunikasi dengan mengadakan satu kumpulan telegram yang diagontai semua ketua pasukan, pengurus projek, pengurus stesen, pengurus perancangan seggeraan, bagi memudahkan perhubungan dan pelaporan. Yang kedua, mengadakan hubungan ataupun rundingan untuk merungkaikan segala konflik yang ada. Ketiga, merujuk konflik kepada pihak atasan sekiranya rundingan yang pertama tadi tidak berjaya. Keempat, mengelakkan konflik situasi yang melibatkan masalah peribadi. Yang kelima, sekali-sekala pengurusan hendaklah menyediakan jamuan makan kepada semua ahli pasukan. Yang keenam, ahli sekali-sekala hendaklah menukar menukar anggota kerja dengan anggota kerja yang lain. Okey, perlu juga perancangan awal, yang mana kita kena pasti skop kerja yang perlu dilakukan melalui sesi perbincangan dengan melibatkan key person dalam pasukan seggeraan, iaitu electrical, mechanical, civil, kendalian dan keselamatan. Yang kedua, mengenal pasti kontraktor dan subkontraktor yang terlibat. Ketiga, mengenal pasti bentuk dan keperluan komunikasi di antara anggota kerja. Keempat, mengenal pasti halangan atau masalah sedia ada yang timbul di antara anggota kerja. Yang kelima, mengadakan taklimat keselamatan dan matlamat seggeraan sebelum sesuatu projek itu dimulakan. Selain itu, menyediakan pelantikan. Pertama, menyediakan surat rasmi pelantikan tugas dan juga skop tugas ahli pasukan projek masing-masing. Kedua, memberikan pemahaman kepada ahli pasukan dan pihak-pihak yang terlibat melalui taklimat keselamatan dan objektif seggeraan. Ketiga, mengadakan lawatan tapak bagi menjelaskan skop kerja kepada kontraktor luar jika terlibat. Keempat, mengadakan pelaporan kemajuan setiap hari kepada pengurus projek, di mana setiap ketua seggeraan akan melaporkan melalui telegram yang dibentuk tadi. Yang kelima, melantik pengurus projek yang berpengalaman dalam menguruskan projek dan menangani konflik. Ini adalah paling penting lah. Jadi, secara kesimpulannya, boleh dirumuskan sesuatu konflik boleh berlaku dalam mana-mana projek. Ia mungkin boleh berlaku dari awal hingga akhir projek dilaksanakan. Yang penting sekali, ilmu pengurusan konflik adalah penting dan ianya perlu diselesaikan dengan kadar segera sebelum ia memberi kesan yang buruk pada sesuatu projek tersebut. Pengurus projek memang sangat penting dalam membantu pasukan, memainkan peranan yang penting dalam membantu pasukan untuk memahami konflik dan bijak menggunakan teknik-teknik untuk menguruskan konflik dengan berkesan.